Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam bab kedua, rekod tak lengkap, siri ke-7. Standard pembelajaran untuk hari ini 11.3 Kaedah menganalisis, 11.3.4 mentafsir belanja dan hasil dengan mengambil kira pelarasan. Pelajar-pelajar masih ingat, kamu telah pun mempelajari di mana untuk menentukan untung rugi sesebuah perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap, ada dua kaedah yang boleh digunakan. Yang pertama, kaedah perbandingan dan yang kedua, kaedah analisis. Untuk kaedah analisis, kita perlu membuat analisis ke atas buku tunai, analisis untuk menentukan jualan dan belian, dan analisis belanja dan hasil. Kamu telah mempelajari membuat analisis ke atas buku tunai dan untuk menentukan jualan dan belian. Hari ini, cikgu nak tunjukkan kepada kamu bagaimana kamu boleh membuat analisis belanja untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. Bagi mentafsir belanja dan hasil dengan mengambil kira pelarasan, yang pertama, pelajar-pelajar perlu membuat analisis belanja. Tujuan analisis belanja dibuat adalah untuk mengira belanja sebenar bagi tahun semasa. Belanja sebenar adalah belanja yang diiktiraf dalam tahun semasa. Maksudnya di sini, belanja yang kita lihat dalam ruangan pembayaran, biasanya kita akan rujuk dokumen sumber buku tunai. Ya, bila kita sebut je belanja, kita akan rujuk di dalam buku tunai, iaitu pembayaran yang dibuat. Biasanya, pembayaran yang dibuat dan direkodkan dalam buku tunai bukanlah semestinya belanja yang sebenarnya berlaku pada tahun tersebut. Ada kalanya, belanja tersebut telah ditambah dengan belanja yang telah dibuat lebih awal, ya, iaitu belanja prabayar. Maksudnya belanja itu belum berlaku tapi kita telah pun membayar terlebih awal. Contohnya, kita menyewa sesebuah bangunan, sepatutnya kita bayar pada bulan semasa saja atau pada tahun semasa saja, tapi kita telah pun membuat pembayaran sewa untuk tahun berikutnya. Okey, jadi sekiranya ianya berlaku, kita perlu keluarkan belanja yang telah dibuat terlebih awal itu. Itu kita panggil belanja prabayar. Ada lagi satu situasi di mana belanja itu sepatutnya telah dibuat pada tahun semasa, ya, pada tahun ini. Tetapi belanja itu belum dijelaskan. Jadi belanja itu perlu ditambahkan dalam belanja yang telah dibayar, ya, kerana kita ingin mendapatkan belanja yang sebenar-benarnya berlaku dalam tahun semasa. Ya, barulah untung atau rugi yang kita kira itu adalah yang realistik, ya, kerana telah diambil kira belanja dan hasil yang benar-benar berlaku pada tahun semasa. Okey, oleh itu kita perlu mengambil kira belanja yang dibayar, iaitu yang biasanya kita rujuk daripada buku tunai, dan kita perlu ambil kira juga belanja yang belum bayar dan belanja prabayar, iaitu yang dibuat pembayaran terlebih awal, ya. Sebelum kita mempelajari bagaimana membuat pelarasan di dalam akaun belanja, terlebih dahulu cikgu ingin ingatkan semula kepada kamu cara-cara merekodkan butiran di dalam akaun belanja. Yang pertama, kamu kena tahu sebelah debit dan kredit. Yang kedua, kamu masih ingat formula baklih yang telah cikgu ajar sebelum ni kepada kamu, di mana kita akan rekodkan pertambahan belanja di sebelah debit dan pengurangan belanja di sebelah kredit.
Okey, cara membuat pelarasan untuk akaun belanja. Yang pertama, butiran baki BB perlu ada, ya. Sama ada di sebelah debit ataupun di sebelah kredit. Salah satu, ya. Yang kedua, butiran bank. Kerana kita membuat pembayaran belanja menggunakan cek ataupun tunai. Jadi, kalau tidak diberitahu menggunakan apa, kita anggap menggunakan cek. Jadi, kita tulis bank, ya. Okey. Yang ketiga, perlu ada butiran untung rugi. Ya, iaitu kalau untuk akaun belanja perlu ada di sebelah kredit. Kenapa untung rugi itu berada di sebelah kredit? Kerana akaun belanja merupakan akaun nominal, iaitu akaun yang bersifat sementara. Di mana apabila kita tutup akaun belanja, kita akan bawa amount akaun belanja ini ke dalam akaun untung rugi. Amount ataupun jumlah yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa sahaja. Okey, yang keempat, baki HB. Sama ada di sebelah debit ataupun di sebelah kredit. Salah satu, ya. Okey. Butiran ini perlu ada dalam akaun belanja untuk membolehkan kita membuat pelarasan. Okey, jadi untuk memberikan kefahaman yang lebih kepada kamu, kita akan cuba membuat latihan yang cikgu sediakan. Cikgu bacakan terlebih dahulu soalannya. Maklumat di bawah diambil daripada buku perniagaan Fazril. Sewa belum bayar pada 1 Januari 2020, 700. Sewa belum bayar pada 31 Disember 2020, 1,300. Sewa yang telah dibayar sepanjang tahun 2020, 6,400. Hitung sewa sebenar dalam tahun 2020. Mula-mula sekali kita akan sediakan format akaun. Mula-mula sekali tuliskan nama akaun, iaitu akaun sewa. Pada ruangan tarikh tuliskan tahun, iaitu 2020, dan di ruangan jumlah tuliskan RM. Okey. Kita rekodkan terlebih dahulu baki, iaitu sewa belum bayar, iaitu pada 1 Januari 2020. Kita akan rekodkan sebagai baki. Okey, apabila sewa belum bayar, bermaksud sewa itu sebenarnya adalah sewa pada tahun semasa tetapi belum bayar. Okey, di situ ia menambahkan belanja atau mengurangkan belanja. Dan tentulah ianya mengurangkan belanja. Jadi, kita akan rekodkan di sebelah kredit. Ya, kita tahu bahawa kalau belanja bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Maka kita akan rekodkan di sebelah kredit Januari 1, baki BB 700. Seterusnya, cikgu nak skip dulu merekodkan sewa belum bayar pada 31 Disember kerana ini merupakan baki HB, iaitu baki akhir. Jadi, kita rekodkan dulu yang di ruangan tengah. Macam cikgu cakap tadi, perlu ada apa? Perlu ada butiran bank, untung rugi, kemudian baru baki akhir. Jadi, sekarang kita rekodkan terlebih dahulu bank, iaitu sewa yang telah dibayar. Ya. Bila sebut yang telah dibayar, mestilah kita dah bayar sama ada menggunakan cek ataupun tunai. Tetapi oleh kerana tidak dimaklumkan, kita tuliskan bank. Ya. Okey, bila pembayaran dibuat, maka belanja sewa bertambah atau berkurang? Mestilah bertambah. Ya, bertambah. So, perbelanjaan bertambah. Pertambahan perbelanjaan adalah di sebelah debit. Jadi, kita akan rekodkan di sebelah debit akaun sewa. Kita akan tulis Disember 31, bank 6,400. Seterusnya, sebelum kita merekodkan baki akhir, kita
masukkan terlebih dahulu butiran akaun untung rugi. Okey, nak masukkan di sebelah mana? Debit atau kredit? Okey, pelajar-pelajar, cikgu dah maklumkan tadi di mana akaun sewa ini merupakan akaun nominal yang bersifat sementara di mana kita akan hantarkan pada akhir tahun ke dalam akaun untung rugi. Jumlah yang kita akan hantar bukan jumlah baki tetapi adalah belanja yang sebenar-benarnya yang berlaku pada tahun semasa. Okey, jadi dalam akaun untung rugi, akaun sewa ini akan berada di sebelah debit kerana ia adalah belanja. Ya. Dalam akaun untung rugi, belanja di sebelah debit dan hasil di sebelah kredit. Oleh itu, bila dalam akaun untung rugi berada di sebelah debit, maka dalam akaun sewa, butiran untung rugi akan berada di sebelah kredit. Jadi, kita akan tulis Disember 31 untung rugi. Amountnya kita belum tahu. Jadi, kita tinggalkan kosong di ruangan jumlah. Okey. Seterusnya, barulah kita masukkan butiran baki akhir, iaitu baki BB. Okey, baki BB ini kalau kita baca sewa belum bayar pada 31 Disember 2020. Sewa belum bayar bermaksud belum ada pembayaran, maka belanja belum berlaku. Jadi tiada pertambahan belanja, ya. Jadi dia tak ada pertambahan belanja tetapi pengurangan. Jadi kalau pengurangan kita akan letak di sebelah kredit. Kredit, ya. Tapi kena ingat yang kita nak letak di sebelah kredit itu mestilah baki apa? Baki awal. Ini cikgu sebut baki akhir. Kalau baki akhir dia mesti bertentangan. Kerana pada tahun hadapan kita akan letak dia di sebelah kredit. Okey. Jadi kena ingat bahawa pada tahun depan baki itu akan jadi baki kredit. Jadi untuk tahun ini, tahun 2020 kita akan letakkan butiran baki BB di sebelah debit. Kita akan tulis baki BB, amountnya sebanyak 1,300. Seterusnya, kita akan tutup akaun sewa ini. Barulah kita akan dapat jumlah pada ruangan butiran untung rugi. Okey, untuk tutup akaun sewa ini, kita akan turunkan jumlah yang paling banyak, sama ada di sebelah debit ataupun di sebelah kredit. Di sini kita lihat jumlah di sebelah debit lebih banyak daripada jumlah di sebelah kredit, iaitu di sebelah debit 7,700, okey, manakala di sebelah kredit hanya 700. Jadi kita turunkan jumlah 7,700 di kedua-dua belah debit dan kredit. Okey, seperti ini. Kemudian barulah kita akan dapat jumlah di ruangan untung rugi. Kita akan ambil 7,700 tolakkan dengan 700, kita akan dapat 7,000. Seterusnya, kita akan bawa baki HB 1,300 ke tahun hadapan. Okey, kita akan bawa secara songsang lah, iaitu baki HB berada di sebelah debit, maka bila jadi baki BB pada awal tahun 2021 akan berada di sebelah kredit. Kita akan tulis 2021 Januari 1 baki BB 1,300. Okey. Kita dah pun selesai, kita pun telah mendapat belanja sewa yang sebenarnya berlaku pada tahun semasa, iaitu 7,000. Di mana kita akan bawa 7,000 ini ke dalam akaun untung rugi. Okey, itu akan kita pelajari pada pembelajaran yang akan datang lah, ya. Okey, kita teruskan dengan latihan yang berikutnya. Okey, kita cuba latihan yang kedua. Cikgu bacakan soalan. Maklumat di bawah diambil daripada buku perniagaan Fazril, Insurans Prabaya pada 1 Januari 2020, 400,
insurans prabayar pada 31 Disember 2020 800, insurans yang telah dibayar sepanjang tahun 2020 4,000, hitung insurans sebenar dalam tahun 2020. Okey. Langkah pertama, kamu sediakan akaun insurans, ya, akaun insurans. Okey, mula-mula sekali tuliskan nama akaun iaitu akaun insurans, tarikh 2020 dan jumlah RM, ya. Tuliskan RM di ruangan jumlah. Okey, pelajar-pelajar, mula-mula tuliskan nama akaun iaitu akaun insurans. Tuliskan tahun pada ruangan tarikh dan RM pada ruangan jumlah. Okey, kita mulakan dengan merekodkan baki awal iaitu baki BB. Okey, kita lihat di sini untuk baki BB, insurans prabayar pada 1 Januari 2020. Insurans prabayar. Maksud insurans prabayar adalah insurans yang dibayar lebih awal. Ya, lebih awal daripada tempoh sebenar. Contohnya, untuk tahun 2020, insurans yang perlu dibayar adalah sebanyak 1,000. Ya, tetapi kita telah membuat pembayaran insurans sebanyak 1,500. Okey, di sini 500 yang lebih daripada jumlah yang sebenar itu merupakan insurans prabayar. Okey, jadi itu bukanlah insurans yang sebenarnya pada tempoh semasa. Ya, jadi kita kena keluarkan. Okey, jadi baki awal untuk insurans prabayar. Okey, nak merekodkan dalam akaun belanja, kita kena ingat pertambahan belanja adalah di sebelah debit dan pengurangannya di sebelah kredit. Apabila kita membuat pembayaran insurans prabayar, iaitu insurans terawal bayar, maka ia telah menambah perbelanjaan. Jadi kita akan rekodkan di sebelah debit. Kita akan tulis Januari 1, baki BB 400. Okey, seterusnya kita skip dulu insurans prabayar pada 31 Disember macam cikgu tunjukkan sebentar tadi. Kita terus kepada insurans yang telah dibayar sepanjang tahun 2020. Kita rekodkan butiran bank terlebih dahulu, ya. Insurans yang telah dibayar, yang dibayar pada tahun semasa. Okey. Kita akan rekodkan di sebelah mana? Di sebelah debit kerana pembayaran belanja menambahkan belanja. Jadi kita rekodkan di sebelah debit. Kita akan tulis Disember 31 bank 4,000. Okey, seterusnya kita akan masukkan terlebih dahulu butiran untung rugi. Okey, untuk akaun belanja, butiran untung rugi akan berada di sebelah kredit, ya. Cikgu dah pun terang sebentar tadi dalam penyediaan akaun sebelum ini. Kita akan tulis Disember 31 untung rugi, amountnya jumlah itu kita kosongkan, ya. Okey, sebab kita belum dapat lagi jumlah untuk untung rugi, iaitu jumlah insurans atau jumlah belanja insurans yang sebenar-benarnya pada tahun 2020. Okey. Seterusnya, barulah kita masukkan baki akhir. Okey, baki akhir di sini insurans prabayar pada 31 Disember 2020. Okey, bila sebut insurans prabayar, pembayaran itu telah pun dibuat dalam tahun 2020. Jadi, ia telah menambahkan perbelanjaan. Jadi, kita perlu rekodkan di sebelah debit. Tapi kamu kena ingat, ini adalah baki akhir. Baki akhir kita akan rekodkan bertentangan, ya. Iaitu nanti pada tahun hadapan kita akan jadikan dia sebagai baki BB, iaitu sebelah debit. Okay, now kita akan rekodkan dulu di sebelah kredit. Kita akan tulis baki HB 800. Okey. Dah selesai. Kita akan tutup akaun insurans ini. Di mana kita akan bawa turun jumlah yang paling banyak. Ya, kita lihat di sini di sebelah debit lebih banyak berbanding sebelah kredit.
iaitu di sebelah debit 4,400, manakala di sebelah kredit 800. Jadi kita turunkan 4,400 di kedua-dua belah debit dan kredit. Okey, kemudian barulah kita boleh dapat belanja yang sebenar, iaitu 4,400 tolakkan 800, kamu akan dapat sebanyak 3,600. Inilah jumlah belanja insurans yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun 2020 yang akan dibawa ke dalam akaun untung rugi pada akhir tahun. Dan yang terakhir, jangan lupa kita akan bawa baki HP ke tahun 2021. Kita akan tulis 2021 Januari 1 baki BB 800. Okey, cikgu ada sediakan latihan untuk kamu. Okey, cikgu minta kamu cuba menjawab dan seperti biasa, ambil gambar dan hantarkan ke dalam Google Classroom untuk tajuk ini. Pelajar-pelajar, ingat, anda berhak hebat. Kejayaan milik setiap insan. Jadi, jangan sesekali putus asa kerana kamu berhak hebat. Dan semua orang boleh berjaya. Okey, teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Jangan lupa subscribe dan like channel cikgu supaya kamu tidak ketinggalan untuk video-video pengajaran cikgu selepas ini. Okey, bye.